Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day to all of you. Today we are going to learn about ratio and graph of trigonometric function. Tapi hari ini kita akan belajar ratio dululah. Okay, untuk subtopik yang pertama. Okay, so now yang pertama adalah berkenaan dengan the value of sine, cosine and tangent for angle theta. So dia punya theta adalah lebih daripada kosong kurang daripada 360. Okey, apa yang dimaksudkan dengan theta lebih daripada kosong dan lebih daripada kosong kurang daripada 360? Okey, so kalau kita tengok kat sini, okay, the diagram on the right shows a unit circle. So a unit circle is a circle that has a radius of 1 unit and is center on the origin. Okay, so dia terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama adalah quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 dan quadrant yang keempat. Okey, kalau kita tengok kat sini, untuk kuadran yang pertama, okey, kuadran pertama ni bermaksud daripada sifar sehinggalah pada 90 darjah. Okey, 90 degree lah. Okey, so kalau kita tengok sini untuk kuadran 1 dari kosong, okey, daripada 0 degree sehingga 90 degree. Okey, untuk kuadran 2 daripada 90 degree sehingga ke 180 degree. Okey, kuadran yang ketiga 180 degree sehingga 2070 degree, dan kuadran yang keempat 270 degree sehingga 360 degree. Okey, ini awak kena ingat dia punya susunan lah. Kuadran pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Okey. Okay, so now kita move pada yang seterusnya lah. Okay, so now the corresponding reference angle is always less than 90 degrees. Angle in quadrant 2, 3 and 4 have corresponding reference angle. So the angle in quadrant 1 itself is the corresponding reference angle. Okay, alpha equals to theta. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sebenarnya, untuk mencari corresponding reference angle, corresponding reference angle mesti kurang daripada 90. Corresponding reference angle, must be less than 90 lah, 30 degrees. For example, cikgu buat summary terus lah. Sini adalah X, sini adalah Y. Untuk kuadran yang pertama, macam ni, dia punya corresponding reference angle adalah pada theta lah dekat sini. Kalau nak tahu sebenarnya corresponding reference angle ni, kalau dia bersentuhan pada touch axis line ni, kan, bermaksud itu adalah alpha lah, dia punya reference angle lah. So now, itu untuk kuadran yang pertama. Ini untuk kuadran yang pertama. Untuk kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang kedua. Untuk mencari kuadran yang kedua, dia punya reference angle dia, cari yang mana yang touch axis. So kat sini dia touch kat axis, so dia punya alpha dekat sini. Dia punya corresponding reference angle lah. So seterusnya untuk kuadran yang ketiga, pula, so sama juga macam ni, tapi dia punya corresponding reference angle dia bukan kat sini, sebab tu touch y axis. Dia mesti touch pada x axis line lah, so dia akan jadi sini. So dia punya corresponding reference angle should be here. So now for quadrant 4. Quadrant 4 pula, untuk quadrant 4, dia mesti touch x axis juga, so kat sini. So bentuk dia macam ni lah sepatutnya. So ini kena ingat lah untuk corresponding reference angle. How to find corresponding reference angle? Nanti cikgu tunjuk macam mana nak buat. So yang paling penting adalah awak kena tahu reference angle pada quadrant 1 macam mana, quadrant yang kedua dekat mana, quadrant yang ketiga dekat mana, quadrant 4 yang dekat mana. Itu yang paling penting. So that you can answer all question lah yang berkaitan dengan corresponding reference angle. So now kita tengok yang pertama sekali. Soalan yang pertama. Now determine the quadrant and the corresponding reference angle for each of the following. Yang pertama adalah 138. Kalau 138, 138 degree. Kalau kita tengok dia dekat mana? Kuadran yang mana? Kuadran yang kedua lah. Dia lebih daripada 90 tapi less than 180.
So dia ada dekat sini. So bermaksud corresponding reference angle dia ada pada sini. Dekat sini. Okay, so soalan dia nak tanya kuadran mana dan dia suruh awak cari corresponding reference angle. Okay, so sekarang ni untuk mencari corresponding reference angle, caranya adalah okay, 180. Okay, so yang ni adalah 138 lah. Macam ni. So kita tahu yang penuh ni adalah 180 kan. Okay, tolak je dengan 138. So nanti awak akan dapat 42. Okay, so jawapan dia adalah determine the quadrant. Maksudnya kuadran berapa yang terletak. Maksudnya kuadran yang kedua. Okay, so kuadran yang kedua. Okay, kuadran yang kedua. Okay, kemudian dia nak suruh cari corresponding reference angle kan. So corresponding angle dia adalah 42 degrees. Okay, boleh Okay, good. Okay, kita tengok yang kedua pula, iaitu B. Okay, 239. Okay, untuk B 239. Okay, first kali kena tahu di dalam kuadran ni ke berapa. Okay, 1 ke 2, 3, 4, bukan kan? Okay, 239 adalah lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 270. Automatically dia akan jadi di kuadran yang ketiga. Okay, sudah ada pada kuadran yang ketiga. So ingat, dia punya corresponding reference angle dekat mana? Dekat sini. Dia mesti touch x-axis line. Okay, so now sekarang ni daripada sini ke sini adalah 239. Betul tak? So untuk mencari dia punya corresponding reference angle, caranya adalah okay, 239 okay, minus 180 lah. Sebab penuh ni kan 180 yang ni. Yang penuh ni. Okay, so dia akan jadi okay, dia akan jadi 59 degrees. Okay, kuadran mana? Which quadrant? Kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga. Okay, kemudian dia punya reference angle adalah 59. Macam tu. Mudah kan? Mudah je. Okay, first kali step yang pertama adalah cari mana kuadran yang dia terletak. Okay, boleh Okay, good. Okay, seterusnya kita tengok pada latihan lah. Okay, tengok yang pertama. Determine the quadrant and corresponding reference angle for each of the following. Okay, yang pertama adalah 101. Okay, dia suruh awak cari kuadran mana dia terletak. So, cara dia adalah, okay, kalau cikgu sendiri, cikgu suka buat macam ni lah. Okay, lepas tu cikgu fikir, 101 ni kurang daripada 180 atau lebih daripada 180. Kurang kan? Tetapi dia lebih daripada 90 degree. So, bermaksud automatik dia akan jadi kuadran yang kedua. So, ingat, dia punya corresponding reference angle dia ada pada sini. Dia touch x-axis line. So, dia akan jadi kat sini. Okay, dari sini ke sini adalah 101. Okay, so untuk mencari corresponding reference angle 180 okay, minus 101. Okay, so jangan lupa guna calculator. Guna calculator. So jawapan dia adalah 79. Settle. Okay, kemudian 250. Kalau kita tengok 250 ni, okay, dia mesti lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 270. So automatically dia akan jadi kuadran yang ketiga. So sini akan jadi dia punya reference angle. Yang ni dia punya theta dia lah, 250 lah. Okay, so untuk mencari reference angle 250 okay, minus dengan 180. Okay, so 250 tolak 180 automatik akan jadi 70 degree. Okay, boleh Okay, yang terakhir adalah 345. 345, which quadrant? Which quadrant 345 degree located? Dekat mana? Dekat yang keempat, betul tak? So, yang keempat lah kat sini lah. Okay, so sekarang ni dia akan jadi 345 degree. So ini dia punya reference angle dia. So dia akan ada pada kuadran yang keempat lah. So sekarang ni okay, untuk mencari corresponding reference angle, so 360 degree minus 345 degree. So nanti okay, awak akan dapat 15 degree. Okay, okay, itu mudahlah untuk mencari corresponding reference angle. Okay, so now kita tengok dekat bahagian sini pula untuk example 2.
State the relationship between each of the following trigonometric function with its corresponding reference angle. Okay, so sekarang ni awak kena cari relationship antara theta dengan corresponding reference angle. Okay, now cuba tengok cikgu buat. Okay, yang pertama adalah sin 167. Okay, so sekarang ni first sekali awak kena tahu dulu. Dekat bahagian kuadran, actually dia ada dia punya positif negatif dia. Okay, apa yang selalu cikgu ajar pada anak-anak murid cikgu, yang pertama cikgu buat sini, add sugar to coffee. Okay, apa yang dimaksudkan dengan add sugar to coffee ni? Okay, add ni maksudnya all. Maksud dia adalah sin theta, cos theta dengan tan theta. Bermaksud dia adalah semuanya adalah positif. Okey, untuk sugar maksudnya sin. Okey, sin theta sahaja yang positif. Bermaksud cos theta dengan tan theta akan jadi negatif. Sama juga dengan 2 tu maksudnya tan theta. Kalau tan theta, tan theta bermaksud dia adalah positif. So dia punya sin theta dengan cos theta automatik akan jadi negatif. Same goes to coffee. Coffee adalah cos theta. So kalau cos theta adalah positif, okay, so sin theta dengan tan theta adalah negatif. Okay, boleh kat situ. Okay, ini awak kena hafal sendirilah. Add sugar to coffee. Okay, so now cikgu padam kat sini dulu. Okay, so cikgu tulis kat sini all lah. All dekat sini. Okey, kalau awak tengok dekat sini, cikgu besarkan sikit. Okey, kalau awak tengok dekat sini, sin. Okey, first sekali kena tahu dulu sin 167 ni dekat mana? Dekat kuadran yang mana? Okey, 167 adalah kuadran dekat sini. Okey, ini dia punya theta dia 167 dan ni dia punya reference angle dia. Okey, so now first sekali ingat cakap cikgu. Yang pertama sekali adalah awak kena check dulu kuadran mana yang dia terletak. Okey, sekarang ni dia terletak pada kuadran yang kedua. Okey, so kalau kita ikut formula add sugar to coffee, tengok dia nak sin kan? Okey, sin dia adalah positif. Okey, so cikgu pun buat positif kat sini. Okey, lepas tu sin. Okey, untuk mencari reference angle 180 minus 167. Okey, so kalau awak guna kalkulator awak, okey, awak akan dapat sin 13. Sin 13. Kalau awak nak tahu kan, awak nak tahu sama ada betul ke salah, okey, awak guna je kalkulator awak, sin 167, awak dapat 0.22495. Okey, cuba tengok sin 13. Sin 13, adakah sama? Yes, sama. Okey, itulah caranya. Okey, itu untuk soalan yang pertama lah, untuk A. Okey, kita tengok soalan yang kedua iaitu B. Okey, sekejap Okey, untuk B. Sekejap, cikgu padam dulu. Jangan ngantuk, sabar. Okey, so kita tengok yang kedua iaitu B. Cos 258 degree. Okey, sekarang ni nak bagi tak nak lupa kan. Okey, cikgu buat kat sini lah. So add sugar to coffee. Okey, cos 258 degree. Okey, dia ada pada kuadran yang mana? Kuadran yang ke? Yes, kuadran yang ke-3. Dekat sini. So ingat, yang ni dia punya reference angle lah. Okay, dia punya reference angle. So ini dia punya theta dia. So di sini 258. Kalau awak tengok, dia berada pada kuadran yang ke berapa? Ketiga kan? Okey, cuba tengok kuadran yang ketiga adalah tan. Tapi ni dia nak cos. So automatik dia akan jadi negatif. Sebab tan kat kuadran 3, tan theta sahaja yang positif. Yang lain automatik akan jadi negatif. Okey, so now selepas dah buat tu, awak tulis balik negatif cos. Okey, untuk mencari reference angle 360 tolak 258. Okey, jadi macam ni. Okey, sekejap. Kira dulu. Awak akan dapat negatif cos 102.
Okey, betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Kenapa salah? Bukan kita ambil 360. Kenapa kita ambil 360? Untuk cari theta, bukan 360. Okey, salah dekat situ. Tak ada yang cakap pun. Okey, so awak ambil je 258 degree minus dengan berapa? 180. Okey, so 258 tolak 180. So awak akan dapat cos 78. Dapat dah. Kalau awak check pun sama je. Cos 258. Okey, cos 258 awak akan dapat negatif 0.2079 lah. So kalau awak kira negatif cos 78 pun awak akan dapat jawapan yang sama. Okey? Okey, good. Okey, seterusnya kita akan tengok latihan lah. Okey, tengok latihan. Okey, kita tengok yang A dulu. Find the relationship of trigonometric function for each of the following using the corresponding reference angle. Okey, so now kalau awak tengok dekat sini, okey, first sekali awak buat lukis dulu macam ni. Lepas tu awak letak dia dalam kuadran yang kat mana? Okey, kuadran ni kat sini kan. Okey, so maksudnya alpha dia dekat sini, dia punya reference angle. So dia punya ni adalah theta dia lah 300 degree. Okey, boleh Okey, so now cikgu pun buat add sugar to coffee. Okey, so sekarang ni dia terletak pada kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat cos dia adalah positif. So tak ada masalah. So adalah letak je positif. Lepas tu letak cos. Lepas tu 360 minus 300 degrees untuk cari dia punya reference angle. So cos berapa? 60. Betul? Dah. Tu je lah jawapan dia. Okey, itu saja. Boleh Okey, good. Okey, kita tengok pada tan 240. Kita try Okey, tan 240. Untuk tan 240, okey, sama juga awak buat je dia punya bahagian quadrant dia. Lepas tu cari 240 ni located dekat quadrant yang mana. Okey, so 240 berada pada quadrant yang ke-3. Betul tak? Betul. Okey, sebab dia kurang daripada 270. So sini add sugar to coffee. So tan dia positif. Dia nak tan kan? Tak ada masalah lah kat situ. So positif saja. Okey, tan. Lepas tu 240 degree minus 180 degrees. So nanti akan dapat berapa 240 tolak 180 akan dapat tan 60 degree. Macam tu. Okey, boleh Okey, sebab kita nak cari dia punya reference angle kat situ. Boleh Okey, good. So now, okay, seterusnya. Each of the following diagram show a unit circle and angle theta. Determine the value of sin theta, cos theta and tan theta. Okay, so now, okay, sebenarnya, okay, kalau awak tengok dekat sini kalau awak tengok dekat sini, okay, cikgu nak lagi mudah, cikgu buat macam ni lah. Cikgu sambungkan dia jadi triangle macam ni. Jadi triangle macam ni. Okay, so bila cikgu jadikan macam tu, okay, bentuk dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okay, so sini adalah X, sini adalah Y. So sini akan jadi 0.4695, sini akan jadi 0.8829. Okay, dia suruh kita cari yang ni lah. Okay, kalau tengok soalan dia suruh kita cari sin theta, cos theta dan tan theta lah. Okay, sebelum ni kita dah belajar. Sebenarnya kita dah belajar dah pakcik dan makcik ni. Pakcik so, makcik co, makcik pakcik so, cah tua. Dia ada nama dia kan, iaitu pakcik so, pakcik cah, pakcik tua. Okay, so untuk mencari sin theta, okay, sin theta opposite lah, opposite dia berapa? 0.8829. Okay, sini 1 sebab radius untuk circle adalah 1. Okay, so dia akan jadi per 1 lah. So jawapan dia 0.8829. Okay, so now untuk mencari cos theta, adjacent dia adalah 0.4695. Hypotenuse dia 1. Itulah jawapan dia. Okey, seterusnya tan theta. Untuk mencari tan theta, opposite dia adalah 0.8829. Lepas tu dia punya adjacent dia adalah 0.4695. Kalau awak perhatikan betul-betul, 0.8829 ni adalah sin theta. Okey, lepas tu cos theta ni 0.4695 kan. Lepas tu cos
theta. Pun boleh juga pakai formula ni, tan theta bersamaan dengan sin theta over cos theta. So jawapan dia automatik akan jadi 18805. Okey. Okey, kalau awak nak check something kan, okey, kita boleh check juga ni, kita explore lagi. Okey, untuk kuadran yang pertama, kalau kita belajar tadi add sugar to coffee, bermaksud kuadran pertama semuanya adalah positif. Betul tak? So cuba tengok sin theta sini positif tak semua? Positif. Cos theta positif, tan theta positif. Macam tu. Okey, boleh Okey, kita tengok dulu untuk yang B. Okey, yang ni. Untuk yang B pula. Okey, kalau tengok sini, cikgu pun zoom lebih lagi. Lepas tu cikgu pun buat macam ni. Dia punya triangle dia. Macam ni Okey, so now dia akan jadi macam ni lah. Jadi macam ni. So dia punya x-axis dia ni, y dia ni. Ikut koordinat dia lah. So sini adalah negatif 0.8387. Lepas tu y dia adalah negatif 0.5446. Lepas tu dia punya radius dia adalah 1 lah. Okey, boleh Okey, now apa yang awak kena buat adalah cari je dia punya soh cah toa pakcik. Pakcik dan makcik, soh cah toa. Okey, so pakai je formula soh cah toa. Okey, untuk sin theta, opposite dia adalah negatif 0.5446. Hypotenuse dia 1 lah. Okey, kemudian cari cos theta dia, adjacent dia dengan hypotenuse. Okey, so negatif 0.8387 lah. Okey, over 1, betul. Lepas tu toa dia okey, sama juga, opposite dia negatif 0.5446. Okey, kemudian bahagi dengan negatif 0.8387. So nanti awak akan dapat jawapan dia adalah 0.6493. Okey, kita check. Okey, ini adalah kuadran yang ketiga, betul tak? Kalau kuadran yang ketiga bermaksud add sugar to coffee, maksudnya tan dia adalah positif. Sekarang ni cuba kita tengok sini, sin negatif, betul tak? Okey, betul. Cos dia adalah negatif, betul. Tan dia adalah positif, nampak? Betul itulah cara dia nak cari. Okey, dalam bentuk macam ni. Okey, senang je. Okey, kemudian okey, ini yang cikgu tunjuklah tadi lebih kurang lah. Okey, awak boleh buat exercise lah sebenarnya. Okey, kemudian kita tengok yang ni pula. Okay, how to determine the value of sine, cosine and tangent for angles in quadrant 2, 3 and 4. Okay, sebenarnya awak pakai konsep yang sama macam tadi, tapi beza dia dekat sini. Okay, dia suruh awak cari value dia, determine the value. Okay, tadi bukan determine the value sebab tu dia sampai sini je, sin 76 sampai sini je. Okay, kalau untuk example 4 ni, dia suruh awak ask you to determine the value for each of the following based on the corresponding reference angle. Okay, so now what we're going to do is, the first step is write dulu sin 140 degree. Okay, step yang kedua adalah awak buat dia punya ni, apa nama dia ni? Bahagian-bahagian dia dah macam ni. Lepas tu awak kena check dulu 104 degree ni located dekat kuadran mana. Okay, so kalau kita tengok secara logiknya, dia kurang daripada 180 but more than 90 degrees, betul tak? So dia berada pada kuadran yang kedua. Okay, kita tulis kat sini, kuadran yang kedua. So automatic dia punya reference angle dekat sini. So sini dia punya theta dia lah. Okay, boleh Okay, now so sekarang ni awak tulis je. Okay, sekarang ni sini add. Okay, sini sugar, sini 2, sini coffee. Okey, sekarang ni soalan nak pada sin. Kalau sin maksudnya adalah, maksud dia adalah positif lah. Okey, positif. So cikgu pun nak lagi jelas, cikgu buat positif macam tu je lah. Okey, sin lepas tu 180 minus 104 degree. Okey, jadi macam ni. So nanti awak akan dapat 180 tolak 104. So awak dapat sin 76. So dia suruh awak determine the value kan. So tekan je pakai calculator, nanti awak akan dapat 0.970. Okey. Kalau tengok soalan dia buat 4 decimal places, so cikgu pun letaklah 3 kat sini. Okey, tengok soalan lah. Okey, so dapatlah 0.9703.
Okey, kita cuba yang lain juga. Okey, sekejap. Okey, kita cuba yang lain juga, iaitu cos 208.2. Okey, kita tengok sini Okey, sekejap. Cikgu besarkan sikit. Okey, so now cuba tengok B. Okey, cos 208.2 degree. Okey, first sekali adalah awak kena lakarkan dia punya inilah kuadran dia. Okey, lepas tu 208.2 ni kena fikirlah dia dekat mana. Jangan suruh cikgu pula fikir. Kena fikir sendiri. Dia lebih daripada 180 but less than 270. So ada kat sini. Okey, lepas tu ini adalah kuadran yang ke dua. Okey, lepas tu awak carilah dia punya reference angle. Kalau boleh lukis macam ni. Kalau lukis awak lagi jelas nampak. Pasal awak buat anak panah ni untuk dia punya theta dia macam ni. Okey, lepas tu bila dah check macam tu, yang ketiganya adalah awak kena tahu dulu untuk kuadran yang kedua ni cos dia negatif ke positif. So kita pakailah formula yang kita buat tu, add sugar to coffee. Ikut awak lah. Kalau awak nak mudah hafal, add sugar to coffee. Ada setengah anak-anak cikgu bagi idea juga. Ada sayang tapi curang. Pun boleh juga, asalkan korang boleh hafal. Tapi kalau hafal je tapi tak tahu maksudnya pun susah juga tau. Okey. So untuk kuadran yang kedua, T dia adalah maksudnya adalah tan. Tan dia adalah positif. So bermaksud cos ni adalah negatif. So automatic dia akan jadi negatif. So cos, okey, cos 208.2 degree minus 180 degree. So nanti awak akan dapat negative cos 228.2 degree. Okey, so awak guna je kalkulator awak. Okey, guna je kalkulator awak, nanti awak akan dapat negative 0.8813. Okey, cuba tengok betul tak salah. Betul ke salah? Betul je tu. Okey, so jawapan dia adalah negative 0.8813. Boleh? Okey, good. Terusnya. Okey, sama jugalah. Same goes to C. Cara dia yang sama juga. Cara dia adalah sama saja. Okey? Okey. Yang ni lah tadi. Okey, dapat juga. Okey, negative 0.8813. Okey, kita tengok dulu untuk latihan. Okay, so find the value for each of the following using the corresponding reference angle. Write your answer in 3 decimal places. Okay, yang pertama adalah sin 359. Okay, so cikgu tulis dulu. Selain cikgu tulis dulu lah. Biar kita jelas benda tu. Okay, yang pertama adalah kita buat kita punya kuadran kita X dengan Y. Okay, kemudian 359 ni terletak pada mana? Kuadran yang ke mana? Kuadran yang ke 4. Betul tak? Dia berada pada sini lah. Contoh. Okay. So dia ada kuadran yang ke 4. Okay. So now bila dia ada kuadran 4, automatic sini akan jadi reference angle. Sini akan jadi dia punya theta dia lah. Okay. So apa yang awak kena buat adalah kena check. Yang ketiga adalah kena check sign dia adalah positif ke negatif. Ada sayang tapi curang. So sign dia adalah negatif. Sebab kalau kita tengok sini, C adalah cos. Cos kat situ kuadran 4 adalah positif. Bermaksud tan dengan sin dia akan jadi negatif. Okay, so negatif. Okay, negatif. Okay, sin 360 degree minus 359 degree. Okay, so seterusnya awak salin je balik. Okay, so negatif sin. So akan jadi 1. Betul tak? Okay, lepas tu awak guna je kalkulator awak. Kenapa kita kena cari? Sebab soalan dia nak determine the value. So negatif 0.0175. Dah dapat jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okay, senang je. Awak tahu step dia, mudah. Okay, okay, good. Okay, seterusnya kita tengok pada C lah. Okay, untuk C Okay, untuk C. Okay, untuk C ini sama juga. Okay, konsep yang sama juga. Yang terakhir lah. Okay, sin 115 degree. Okay, first sekali cara dia adalah pastikan awak tahu awak kedudukan mana dia. Okay, kuadran mana dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini adalah kedudukan dia adalah pada kuadran yang ke
2 lah. Okey, kuadran yang ke 2. Okey, lepas tu cikgu pun buat alpha dia dekat sini, reference angle dia. Lepas tu dia punya theta dia lah. Macam tu. Okey, lepas tu cikgu check dulu. Okey, sini add, sini sugar, sini 2, sini coffee. Okey, sign dia adalah positif kalau kita tengok sini kat kuadran 2 lah. Okey, so tak ada masalah. So positif saja. So letak sign. Lepas tu cari reference angle dia 180 minus 115. So nanti awak kira sahaja satu per satu. 180 minus 115. So you will get 65 degree. Okay, so now tekan je kalkulator awak akan dapat 0.9063. Okay, boleh tapi dia nak 3 decimal places kan. Okay, so 0.906. Okay, boleh Okay, good. Okay, masih ada lagi ni. Okay, good. Okay, now yang ni pula. How to determine the value of sin theta, cos, cosine and tangent for angles in quadrant 2, 3 and 4 corresponding to angles 30, 45 and 60. Okay, dia sebenarnya untuk angle 30, 45 dengan 60 ni, okay, awak tak payah guna calculator lah. Okay, kalau soalan dia kata without using a scientific calculator, determine the value for each of the following based on the corresponding reference angle. Okay, so cara dia adalah cikgu akan bagi satu triangle lah. Yang ni awak kena hafal sendiri lah. Okay, yang ni kena hafal. Okay, kena hafal. Okay, contoh cikgu bagi. Okay, untuk triangle kita tahu sum of interior angle dia adalah 180. Betul tak? Sum of interior angle dia. So dia punya bucu dia kan, setiap ni dia ada dia punya dia punya angle dia. Sebab untuk triangle ni dia semua sama kan, sisi dengan tu kan, dengan angle dia kan. Jadinya 180 bahagi dengan 3 akan dapat 60 degree. Okey, cikgu pun buat macam ni, 60 degree. Macam tu. Okey, lepas tu kalau kelas cikgu ajar, okey dekat sini diorang ni berkawan, tiba-tiba diorang gaduh. So bila diorang gaduh, lepas tu adalah dinding antara mereka. So terpisahlah mereka. Jadinya diorang ambil satu bahagian, yang seorang tu pun ambil satu bahagian. Sini akan jadi 30 degree, sini pun akan jadi 30 degree lah. Okey, boleh Okey, so kalau kita tengok sini, okey, kita nak tahu juga setiap side mesti ada dia punya value dia. Okey, untuk unit circle kan dia punya tu kan satu kan, kita ambil minimum dia kan adalah satu kan. So samalah macam ni. So sini satu, sini satu. So kalau 1 tambah 1 bersamaan dengan 2. Okey, setiap sisi adalah sama, betul tak? Sebab dia orang punya interior angle dia adalah sama. So jadinya 1 tambah 1 2. So sini pun jadi 2, sini akan jadi 2. Sini akan jadi square root of 3. Macam mana dapat square root of 3? Okey, pakai je formula yang biasa yang kita pakai tu. Okey, kan sini A, sini B, sini C. Ingat tak? Okey, untuk mencari C adalah A square hypotenuse, formula tu kan. Okey, plus BA hypotenuse, formula ke nama dia? Cikgu pun tak pasti. Rasanya betul dah. Bukan. Pythagoras theorem. Betul tak? So A square plus B square bersamaan dengan C square. Okey, untuk mencari B, C square minus A square equals to B square. Sama juga macam ni. So 2 square minus 1 square akan jadi 3. Kan? Jadi 3 kan? Okey, so untuk mencari dia, mana tadi? Allah, hilang dah. Okey, so dia akan jadi macam ni lah, betul tak? So dia akan jadi square root lah kat situ. Okey, dia akan jadi square root. Boleh Okey, so sini akan jadi C square. Okey, C square bersamaan dengan 3. So C equals to square root of 3. Sebab tu dia jadi macam ni. Okey, boleh Okey, good. Okey, ada lagi satu. Okey, ada lagi satu. Okey, yang kedua adalah kalau macam ni pula. Okey, sini adalah 90, betul tak? So, sum of interior angle dia adalah 180. So, 180 minus 90 degrees akan dapat 90. So, ada dua bahagian ni. So, 90 bagi 2 akan dapat 45. Sini pun akan dapat 45. Macam tu. Okey, sini 1, sini 1. Sini akan automatik akan jadi 2 lah. Boleh Kalau kita tengok pun, cikgu tak hafal sebelum ni. Cikgu memang tak hafal, tapi lepas kelas dengan anak-anak ni, cikgu dah boleh hafal lah. Senang je. Okey, boleh Okey, so now okey, kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama adalah cos 150.
Okey, cikgu nak bagi tak nak serabut sikit, cikgu padam sikit lah kat tepi ni. Okey, bagi kemas sikit. Okey, so now, kita tengok yang pertama adalah cos 150. Okey, benda yang sama juga. Okey, first kali check sama ada dia dekat mana. Okey, kurang daripada sini, betul tak? So, sini adalah reference angle dia, ini adalah dia punya theta dia. Okey, so dia punya dia berada pada kuadran yang kedua. So, bila kuadran yang kedua bermaksud add sugar to coffee. Sekejap, cikgu tulis kat tepi sikit lah, sebab saya rabut sikit lah kat sini, dekat sangat. Cos 150 degree. So apa yang cikgu buat adalah cikgu cari dia punya kuadran dia berada pada sini. So sini akan jadi macam ni, akan jadi macam ni lah. So dia berada pada kuadran yang kedua. Kalau kita tengok sini, add sugar to coffee, betul tak? So sekarang ni cos dia adalah negatif. So cikgu pun buat negatif. Cikgu buat negatif sini, cos, lepas tu cari reference angle dia lah, 180 tolak 150. Nanti cikgu akan dapat negatif cos 30. Macam tu. Lepas tu awak tengok je dekat formula dia. Kat formula tadi yang kita buat tu kan. Kalau kita tengok sini, cari cos 30. Untuk mencari cos 30, kita guna konsep cah. Pakcik cah. Sebab kita nak cari cos 30, betul tak? So kita kena cari pakcik cah. Adjacent dia adalah square root of 3. Dia punya hypotenuse dia adalah 2. Macam tu. So jadinya dia akan jadi, cikgu kecilkan sikit. So jangan lupa negatif negatif akan hilang. So dia akan jadi 3/2. So jawapan dia adalah betul. Mudah saja, sangat mudah. Kena ni lah, kena practice lah. Practice make perfect kan. So kalau kita tengok sini, kita tengok B lah last. Kita tengok B untuk tan 2 to 5. Tan 2 to 5. Sekejap cuba dah dulu. Tan 2 to 5. Kita tengok tan 2 to 5. Allah. Tan 2 to 5. Tan 2 to 5. Sekarang ni dia berada pada kuadran mana? Kalau kita tengok kat sini, dia berada kuadran kat sini lah. So kuadran yang ke-3 lah. Sebab dia tak lebih daripada 270, tapi dia lebih daripada 180. So sini akan jadi reference angle dia, sini akan jadi dia punya theta dia lah. So kalau kita tengok sini, add sugar to coffee bermaksud positif lah kan? Positif. So bila positif, tak ada masalah lah. Tan, so cari dia punya reference angle dia, minus 180. So nanti akan dapat 45. Positif tan 45. So nanti kalau awak tengok dekat dia punya formula ni, kita akan pakai konsep, kita akan pakai formula pakcik toa. Sebab tan kan, opposite dia adalah 1, addition dia adalah 1. So 1/1 lah. So 1 bahagi 1 dapat 1. So jawapan dia adalah 1. Allahu Akbar. 1. Settle. Boleh? Mudah saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang cikgu ajar pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan, bolehlah hubungi cikgu di talian 010234 tekan tak dapat. Awak just tulislah dekat dalam ruangan komen. InsyaAllah cikgu boleh bantu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.